Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana tamim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah lazi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Hayyal qayyum lazi la yamutu wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam pengajian kitab Hadis 40 yang disusun oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa ja'alana minal mukhlishin bi qiraatih. Daripada pengajian lalu kita dah bincangkan tentang hadis yang menggalakkan agar kita menghimpunkan 40 hadis dan menerapkannya di kalangan umat Islam. Jadi hari ini insyaAllah secara khususnya kita akan bincangkan kepentingan bilangan nombor 40. Maksudnya kenapakah Nabi SAW menyatakan tentang menghimpunkan bilangan sebanyak 40 hadis tadi. Jadi untuk kita melihat kepentingan nombor 40 di dalam agama Islam, jadi kita merujuk kepada satu kitab tafsir yang amat agung lah, iaitu Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran, yang lebih dikenali sebagai tafsir Imam Tabari. Imam Tabari dia dilahirkan pada tahun 224 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 310. Dia dilahirkan di bandar Amul di Tabaristan, yang pada hari ini dia lebih kurang, sekarang ini bandar tu berada di dalam kawasan Iran, 129 km daripada Tehran. Jadi untuk kita membincangkan kepentingan nombor 40 ni, jadi Imam Tabari sendiri dia menyatakan tentang penulisan tafsirnya. Maksudnya Imam Ali ibn Ubaidillah al-Lughawi menyatakan, diriwayatkan daripada Khatib Baghdadi, bahawa sesungguhnya Imam Muhammad ibn Jarir, penulis tafsir ni, makasa 40 sanatan, dia menulis tafsir yang amat agung ni, yang diistilahkan sebagai tafsir Tabari ni, selama 40 tahun. Maksud dia sendiri mengambil masa kan selama 40 tahun, yaktubu fi kulli yawmin minha 40 waraqah, dan pada setiap hari dia akan menulis 40 helai. Setiap hari 40 helai selama 40 tahun, barulah tafsir ni tadi sempurna. Jadi tafsir yang kita nak bincang ni, yang akan kita gunakan sebagai panduan kita dalam menghimpunkan nas-nas yang berkaitan dengan nombor 40 ni. Jadi Imam Abu Hamid Al-Isfaraini yang meninggal dunia pada tahun 406 Hijrah berkata, sekiranya seseorang bermusafir ke negara China semata-mata untuk mendapatkan tafsir tersebut, maka zalika kathiran fi haqqih, maka tidaklah perkara tersebut satu perkara yang perlu dirasa rugi. Bahkan itulah satu perkara yang paling penting yang akan menguntungkannya, kerana keagungan tafsir tersebut. Walaupun dia terpaksa bermusafir amat jauh semata-mata kerana nak mendapatkan tafsir tadi, maka perkara tersebut tidaklah dianggap sebagai satu kerugian. Imam Nawawi radhiyallahu anhu dia sendiri berkata, kitab tafsir Tabari ni lam yusannif ahadun mislah, tidak pernah ada mana-mana manusia semenjak daripada zaman Imam Tabari menulis tafsir tersebut sehingga sampai kepada zaman Imam Nawawi yang meninggal dunia pada tahun 676 Hijrah. Imam Nawawi kata tak ada seorang pun yang pernah menulis tafsir yang agung seperti tafsir tersebut. Dan terakhir sekali, Imam Nawawi radhiyallahu anhu, Imam As-Suyuti yang meninggal dunia pada tahun 911 Hijrah, dia sendiri berkata, Tafsirul Imam Abi Ja'far ibn Jarir Tabari, tafsir ni allati ajma'al ulama ala annahu lam yu'allaf fi tafsir mithluhu, ialah satu tafsir yang telah disepakati oleh semua ulama-ulama mutabar bahawa tidak pernah ditulis satu tafsir yang amat agung seperti tafsir tersebut. Okay, jadi inilah tafsir yang akan kita jadikan rujukan dalam melihat bagaimanakah Al-Quran tersebut dan ke semua
nas-nas seperti nas daripada hadis, nas daripada tabi'in, kan, nas daripada sahabat yang mempunyai nombor 40 tadi. Dalam kita melihat kepentingan nombor tersebut, dan akhir sekali baru kita bincang mengapakah nombor tadi selalu diulang. Jadi pertama sekali Imam At-Tabari semasa dia mensyarahkan firman Allah Ta'ala Alif Lam Mim. Jadi lafaz mim, kalau mengikut kiraan huruf di dalam bahasa Arab, mim dia akan merujuk kepada nombor 40. Lafaz mim itu sendiri, Imam At-Tabari berkata, wa tamamu ismi azamatihi allati hiya majid. Maksud lafaz mim dia merujuk kepada nama Allah Ta'ala Majid, yang bermakna keagungan. Waddalalah ala ajali qawmin annahu arba'una sanah. Dan Imam Tabari juga mengatakan bahawa lafaz mim tadi, huruf mim, dia merujuk kepada nombor 40. Bilangan 40 yang merujuk kepada tempoh masa sesuatu kaum, iaitu sebanyak 40 tahun. Maksudnya ada Nabi-Nabi yang datang menyeru umatnya, dan umatnya berkekalan 10 tahun, berkekalan 5 tahun. Tapi ada satu umat yang berkekalan mengamalkan dengan sempurna ajaran Nabi tersebut selama 40 tahun. Kemudian dalam ayat yang ke-30 daripada surah Al-Baqarah, semasa Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, jadi saya bawa beberapa ayat dari Al-Quran, kemudian Imam Tabari menyatakan bilangan 40 tersebut dalam mensyarahkan ayat tadi. Jadi dalam ayat Al-Baqarah nombor 30, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi Imam Tabari menyatakan dalam tafsirnya, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Nabi Adam. Kemudian Allah Ta'ala meletakkan tanah tersebut. Kemudian Allah Ta'ala memerhatikan tanah tersebut selama 40 aman. Selama 40 tahun. Qabla an yanfukha fihi ruh. Sebelum Allah Ta'ala meniupkan ruh kepada jasad Nabi Adam tersebut. Dan dalam satu riwayat yang lain, Imam Tabari menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memeram ataupun mencipta ataupun membentuk tanah yang akan dicipta daripada Nabi Adam selama 40 malam. Dan dalam ayat seterusnya, ayat Al-Baqarah, ayat ke-51, ini kisah yang berkaitan dengan Nabi Musa. Maksud Nabi Musa berjanji untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala 40 lailatan, sebanyak 40 malam. Ini sememangnya lafaz 40 dinyatakan dalam ayat Al-Quran itu sendiri, tempoh masa Nabi Musa bermunajat kepada Allah setelah Allah Ta'ala menyelamatkan mereka daripada Fir'aun. Jadi dalam tafsir dinyatakan famakatha 'ala tur 40 lailah. Jadi Nabi Musa berada di atas bukit Tur tadi selama 40 malam. Jadi setelah dia tadi beribadat 40 malam, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepadanya helaian lauh, papan-papan yang tertulis kepadanya ilmu. Dan Allah Ta'ala mendekatkan Nabi Musa kepadanya, dan Allah berkata kepadanya, dan Nabi Musa mendengar pada ketika itu bunyian kalam yang sedang menulis. Dan Allah Ta'ala mengajarkan ataupun menyampaikan kepada Nabi Musa apa yang dia kendaki. Dan itu dinyatakan juga bahawa Nabi Musa semasa dia nak pergi kepada bukit tersebut untuk beribadat selama 40 malam tadi, dia keluar dengan tergesa-gesa kerana amat cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ma'idah ayat 26, Allah Ta'ala menyatakan innaha muharramatun alaihim 40 sanah. Sesungguhnya Baitul Maqdis tadi diharamkan kepada Bani Israel selama 40 tahun. Mereka akan tersesat dalam tempoh tersebut. Ini dinyatakan juga secara khusus nombor 40 tadi tentang masa yang Allah Ta'ala hukum Bani Israel kerana doa Nabi Musa sendiri. Kan macam Nabi Musa berdoa ke atas mereka, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan, meletakkan mereka di satu kawasan, dan mereka tadi tak boleh keluar daripada kawasan tersebut. Mereka berjalan setiap hari, dan apabila mereka bangun semula, Bani Israel tadi pada keesokan harinya, mereka mendapati diri mereka berada semula di tempat awal mereka berjalan. Dan mereka berlegar di dalam kawasan tersebut selama 40 tahun. Dan dalam tempoh 40 tahun yang diistilahkan sebagai atih tadi, tempoh 40 tahun yang mereka tersesat tadi, dinyatakan dalam tafsir Tabari juga bahawa Nabi Musa alaihi wasallam meninggal dunia dalam tempoh masa tersebut. Dan setelah tamat tempoh 40 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Yusha' ibn Nun, anak murid kepada Nabi Musa alaihi wasallam, dan melantiknya menjadi nabi. Dan dalam ayat lain dalam surah Baqarah ayat 79, Allah Ta'ala menyatakan fawailun lillazina yaktubuna alkitaba biaydihim. Maka celakalah kepada orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Maka Imam Tabari menyatakan satu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun tadi, nama wail tadi, wadin fi jahannam, ialah satu lembah
di dalam api neraka, yahwi fihi al-kafiru arba'ina kharifan qabla an yablugha ila qa'rihi. Maksudnya orang kafir akan terjatuh kan di dalam lembah tersebut selama 40 tahun sebelum dia tadi sampai kepada dasarnya. Dan dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 80, orang Yahudi, maksudnya Allah Ta'ala menyatakan percakapan mereka, وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا. Orang Yahudi mendakwa bahawa mereka tidak akan kena api neraka tersebut melainkan beberapa hari saja. Jadi Imam Tabari menyatakan, Yahudi berkata, La nu'azzabu finnar, kami tidak akan diseksa di dalam neraka pada hari kiamat illa arba'ina yauman, kecuali dalam tempoh 40 hari saja. Kadar mereka tadi menyembah lembu tersebut. Dan itu bagaimana Allah Ta'ala mengulangkan lafaz 40 dalam ayat dalam surah Baqarah. Bila kita masuk pada ayat ke-6 kan surah Ali Imran, huwallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Allah Ta'ala membentuk kamu di dalam rahim ibu kamu. Jadi dinyatakan dalam tafsir Tabari daripada Nabi SAW, Nabi berkata, apabila air mani lelaki masuk ke dalam rahim perempuan, tarat fil jasadi arba'ina yauman, maka air mani tersebut akan berjalan di dalam badan tadi selama 40 hari. Kemudian barulah dia tadi bertukar menjadi alaqah, menjadi mudghah dan seumpamanya. Dan dalam surah Ali Imran ayat ke-55, Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Isa, bahawa dia tadi diangkat ke langit dan dia tadi akan diturunkan pada hari kiamat. Maka dinyatakan Imam Tabari menyatakan satu riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah, hadis yang panjang daripada Nabi Muhammad SAW, bahawa Nabi Isa fayathbutu fil ard, Nabi Isa akan kekal di bumi setelah dia tadi berperang dan seumpamanya, menghancurkan salib, menghancurkan musuh. Dia akan kekal di bumi arba'ina sanatan, selama 40 tahun, thumma yutawaffa, ataupun thumma yatawaffa, kemudian tadi dia meninggal dunia. Wa yusalli muslimun alaihi, dan orang Islam tadi akan sembahyangkan ke atas Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan dalam surah Ali Imran ayat 96, Allah Ta'ala menyatakan, inna awwala baitin wudi'a lin-nas, sehingga akhirnya bermaksud rumah pertama yang diletakkan di muka bumi ialah yang berada di Mekah, yang diberkati dan menjadi petunjuk kepada sekalian alam. Jadi daripada Sayyidina Abu Zar, daripada Nabi Muhammad SAW, Nabi ditanya, apakah masjid yang paling awal diletakkan ataupun dicipta di muka bumi? Maka Nabi SAW berkata, Al-Masjidil Haram. Kemudian ditanya, apakah selepas Masjidil Haram? Maka Nabi menjawab, Al-Masjidul Aqsa. Jadi ditanya, berapakah jarak di antara dua penciptaan masjid tersebut? Maka Nabi SAW menjawab, Arba'una sanatan, selama 40 tahun. Dan dalam surah An-Nisa dinyatakan tentang siksaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang kafir, yang mereka tidak akan dimasukkan ke dalam neraka dan kulit mereka akan terbakar. Kemudian bertukar dengan kulit yang baru, Maka dalam tafsir Tabari, riwayat daripada Sayyidina Hasan, dinyatakan bahawa ketebalan kulit orang kafir yang diseksa di dalam neraka tersebut ialah arba'una zira'an, ialah sebanyak 40, setebal 40 hasta kulit orang kafir tersebut yang menjadi tempat seksaan dan ditukar dengan kulit yang baru. Dan dalam surah Al-An'am ayat 158, semasa Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang apabila Allah Ta'ala mendatangkan malaikat, ataupun Allah Ta'ala mendatangkan matahari, ataupun Allah Ta'ala mendatangkan tanda-tanda kiamat, maka pada ketika itu tidak bermanfaat sekiranya ada jiwa-jiwa yang masih belum beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Tabari menyatakan, riwayat daripada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi berkata, di taubati babun, sesungguhnya bagi taubat tadi ada satu pintu, yang jarak di antara utara dan selatan pintu tersebut ialah arba'ina aman, ialah sebanyak 40 tahun. Kemudian dalam surah Al-A'raf kan ayat 57, semasa Allah Ta'ala menyatakan tentang Allah Ta'ala mengutuskan angin rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dengan sebab angin tersebut dia akan dan Allah Ta'ala menurunkan hujan untuk menghidupkan kawasan-kawasan yang mati. Maka Imam Tabari menyatakan satu riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah,
Sesungguhnya manusia apabila mereka mati dalam tiupan sangkakala yang pertama, setelah manusia tadi mati, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan kepada mereka satu air daripada bawah arash yang diistilahkan sebagai ma'ul hayawan, air kehidupan. Allah Taala menurunkan air tersebut arba'ina sanatan selama 40 tahun. Maka manusia akan tumbuh semula sebagaimana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan daripada air. Kemudian dalam surah Al-A'raf juga ayat 172 kan Allah Ta'ala menyatakan tak kalau Allah Ta'ala mengambil daripada Nabi Adam, daripada belakang Nabi Adam tadi zuriat-zuriat mereka, maka ini satu kisah yang berkaitan dengan Nabi Adam. Maksudnya telah ditakdirkan umur Nabi Adam tadi ialah sebanyak 1000 tahun. Kemudian Nabi Adam semasa dia melihat ada satu orang daripada zuriatnya, iaitu Nabi Daud AS yang mempunyai nur yang amat kuat, dan dia hanya mempunyai umur sebanyak 60 tahun saja. Kemudian Nabi Adam berkata kepada malaikat, ambil daripada umurku 40 tahun dan berikan kepada Nabi Daud AS. Dan apabila Nabi Adam telah sampai di akhir hayatnya, maka dia lihat umurnya kurang, kan 40 tahun. Maka Nabi Adam bertanya kepada malaikat tersebut, maka malaikat berkata, kamu telah memberikan 40 tahun daripada umur kamu kepada zuriat kamu yang bernama Daud. Maka tak boleh nak diambil semula dan telah ditakdirkan umurnya berkurang 40 tahun. Dan dalam surah Al-Anfal kan ayat 70 kan semasa Allah telah menyatakan kepada Nabi SAW tentang Allah mengarahkan kepada Nabi berkata kepada orang-orang yang ditawan oleh Nabi di dalam peperangan. Allah berkata, sekiranya dalam hati kamu ada kebaikan, nescaya Allah Ta'ala akan membalas kebaikan tersebut dan mengampunkan kepada kamu. Maksudnya Allah berkata kepada tawanan tadi. Jadi salah seorang yang berada dalam tawanan tersebut semasa perang Badar, iaitu Al-Abbas, pakcik Nabi Muhammad SAW. Jadi dia tadi menebus dirinya dengan 40 uqiyah daripada emas. Jadi apabila turun saja ayat tersebut, maka Abbas apabila dia tadi telah memeluk agama Islam, dia kata, aku telah diturunkan satu ayat pada diriku. Kan maksudnya aku membebaskan diriku, menembus diriku dengan 40 uqiyah daripada emas. Lalu Allah Ta'ala menggantikan 40 timbangan emas tersebut dengan 40 orang hamba. Dan kemudian Allah Ta'ala menyatakan juga dalam ayat tersebut, wa yaghfir lakum. Allah Ta'ala akan mengampunkan. Jadi Al-Abbas berkata, wa ana arjul maghfirah. Aku menunggu pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan daripada surah Yunus ayat 16 kan Allah Ta'ala menyatakan, kalaulah Nabi Muhammad SAW, kalaulah dia ingin menjadi Nabi dan Rasul dan dia tadi berdusta, nescaya dia akan mengeluarkan kisah kenabian, kerasulan, kitab Al-Quran sebelum dia tadi berumur 40 tahun. Kerana Quran menyatakan, faqad labithtu fikum umran min qablihi. Kerana Nabi Muhammad telah berada bersama-sama dengan kamu sebelum dia tadi mendakwa kerasulan dan kenabian, sebelum tu dia dah berada bersama kamu 40 tahun. Jadi sekiranya dia tadi ingin berdusta, maka dia akan menzahirkan Quran pada umurnya 20 tahun, 25 tahun. Tetapi Nabi hanya menzahirkan Al-Quran. Bahkan semua Nabi-Nabi dan Rasul hanya dilantik menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Kerana inilah umur kesempurnaan manusia. Dan dalam surah Yunus ayat 98 dinyatakan bahawa sekiranya mana-mana kampung yang beriman, maka iman tadi akan memberi kemanfaatan. Dan begitulah juga kisah kaum Yunus. Lamma amanu kashafna anhum azab al-khizy. Begitu juga kaum Yunus, apabila mereka tadi beriman, maka kami mengangkat daripada mereka seksaan yang amat hina. Jadi semasa mensyarahkan ayat ini, Imam Tabari menyatakan Allah Ta'ala mencampakkan rasa taubat di dalam hati kaum-kaum Nabi Yunus. Maka mereka memakai pakaian-pakaian yang lusuh dan mereka keluar dengan segala binatang-binatang dan anak-anak binatang tersebut. Dan mereka tadi merendah diri, memohon ampun, bertaubat kepada Allah arba'ina lailatan selama 40 malam. Jadi disebabkan mereka tadi bertaubat, menzahirkan rasa penyesalan selama 40 malam, maka Allah telah mengangkat azab daripada mereka. Dan dalam surah Yusuf ayat 100 dinyatakan, Allah Ta'ala menyatakan bahawa setelah peristiwa yang amat panjang tadi, maka hadza ta'wilu ru'yaya. Maka dia inilah takwil kepada mimpi kamu wahai Nabi Yusuf. Kan semasa dia melihat 11 bintang yang sujud kepadanya dan matahari dan bulan, maka dinyatakan oleh Imam Tabari dalam tafsirnya, riwayat daripada Abi Osman An-Nahdi, dia berkata, jarak di antara mimpi Nabi Yusuf AS dan jarak mimpi tersebut menjadi realiti, jaraknya ialah selama arba'ina sanatan, selama 40 tahun.
Dan dalam ayat surah Ibrahim kan ayat 48 Allah Ta'ala menyatakan hari yang kami mengubah, kami menukar dunia, kami mengubah tanah bumi ini dengan tanah yang lain dan kami mengubah langit dengan langit, yang maksudnya cerita tentang hari kiamat. Jadi dinyatakan dalam tafsir At-Tabari daripada Amr ibn Maimun Al-Audi, dinyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan manusia pada hari kiamat di satu tanah yang amat putih yang tidak pernah dibuat satu maksiat pun di atas tanah tersebut, dan Allah Taala meletakkan mereka di kawasan tersebut arba'ina sanatan selama 40 tahun. Yuljimhumul araq, maksudnya peluh tadi naik sampai menutupi mulut mereka. Dan dalam surah Al-Kahfi ayat 29 Allah Ta'ala menyatakan inna a'tadna lidh-dhalimina naran hata bihim suradiquha. Allah Ta'ala menyediakan bagi orang-orang zalim api neraka yang bumbung api neraka tadi akan melitupi orang tersebut. Jadi dalam tafsir Tabari di bawah satu riwayat daripada Nabi SAW, Nabi berkata, ketahuilah bahawa bumbung-bumbung api neraka tadi dia mempunyai 4 dinding. Ketebalan setiap dinding tersebut ialah perjalanan arba'ina sanatan, ialah sebanyak 40 tahun. Dan dalam surah Al-Kahfi juga ayat 53 dinyatakan wara'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha. Orang-orang yang berdosa mereka melihat neraka daripada jauh dan mereka meyakini bahawa mereka akan masuk ke dalam neraka tersebut. Walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak mendapati tempat untuk mereka tadi berlindung. Jadi Nabi SAW bersabda dalam tafsir Tabari tadi diriwayatkan, sesungguhnya orang kafir melihat neraka Jahannam dan mereka meyakini mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam tersebut. Dan mereka melihat tadi daripada jarak min masirati arba'ina sanah, daripada jarak sejauh 40 tahun perjalanan. Dan dalam surah Taha kan ayat 20 Allah Taala menyatakan fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Ini satu kisah yang berkaitan dengan Nabi Musa. Nabi Musa tadi mencampakkan tongkatnya, lalu tongkatnya menjadi ular. Jadi dalam tafsir Tabari kan daripada Imam Mujahid dinyatakan apabila Nabi Musa mencampak tongkat tersebut, dia bertukar menjadi satu ular. Wa qala ma baina lahyaiha 40 zira'an. Jarak di antara rahang ular tersebut, rahang kanan dan rahang kiri ni ialah sebanyak 40 hasta. Maksudnya ular tersebut amat besar. Dan dalam surah Al-Anbiya ayat 87 menceritakan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa bila dia tadi keluar dari perkampungan dengan keadaan marah kan, kemudian dia tadi masuk ke dalam perut ikan. Jadi nyatakan dalam tafsir Tabari fa'akhadhahu faqadhafahu fi batnil hut, maka Allah Taala mengambil Nabi Yunus dan memasukkannya dalam perut ikan. Famakatha fi batnil hut arba'ina, maka dia tadi kekal, Nabi Yunus kekal di dalam perut ikan tersebut selama 40 siang dan malam. Dan dalam surah Az-Zukhruf ayat 77 dinyatakan ucapan di antara ahli malaikat yang menjaga neraka dan penduduk neraka tersebut. Jadi penduduk neraka dia kata ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, wahai malik tolonglah minta agar Allah Taala memutuskan ke atas kami hukuman. Jadi malaikat tersebut diam. Jadi nyatakan dalam tafsir fasakata anhum malik khazinu jahannam 40 sanah summa ajabahum. Kemudian Malik tadi diam kan, memandang kepada mereka dan keadaannya marah, diam tadi selama 40 tahun. Kemudian malaikat penjaga neraka tadi menjawab kepada mereka innakum makithun, kamu ialah orang yang kekal di dalam api neraka ini. Dan dalam surah Al-Qasas ayat 14 dinyatakan kisah tentang Nabi Musa. Kan apabila Nabi Musa tadi balagha asyuddahu, sampai kepada kekuatannya, wastawa dan sempurna, atainahu hukman wa ilma, kami memberikan kepada Nabi Musa hikmah dan ilmu. Jadi nyatakan dalam tafsir Tabari daripada Sufyan, daripada Lais an Mujahid, daripada Mujahid wastawa tadi yang dimasukkan istawa ialah arba'ina sanatan, tak kala Nabi Musa sampai kepada umurnya 40 tahun. Dalam surah Al-Qasas ayat 76 menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan menceritakan tentang Qarun yang dia tadi mempunyai harta dan dinyatakan harta tersebut dibawa kanat khazainuhu tuhmalu ala 40 baghlan. Sesungguhnya harta-harta ataupun kunci-kunci yang digunakan untuk menyimpan harta Qarun tadi tuhmalu dibawa ala 40 baghlan, di atas 40 ekor keldai. Dan dalam surah Al-Ahzab kan ayat 26 menceritakan tentang kisah peperangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah berperang tersebut
Nabi SAW tadi berhenti daripada berperang. Kemudian malaikat Jibril datang. Jadi Jibril datang berkata, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Banu Quraizah, kan mereka tadi telah melanggar perjanjian dengan kamu. Kemudian malaikat berkata, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya malaikat-malaikat tidak pernah daripada peperangan yang akhir tadi, malaikat kekal memegang senjata mereka arba'ina lailatan, semenjak daripada 40 malam yang lepas. Maka bangkitlah kamu kepada Bani Quraizah, maka hendaklah kamu menghukum mereka. Kemudian dalam surah Fatir ayat 37, Allah Ta'ala menyatakan, tidakkah kami telah memberi kepada kamu satu umur yang sepatutnya kamu tadi berfikir pada umur tersebut, dan sepatutnya telah datang kepada kamu kan orang yang memberi kamu amaran. Jadi nyatakan dalam tafsir Tabari, iza balagha ahadukum arba'ina sanah, apabila sampai seseorang kepada kamu sebanyak 40 tahun, falyakhuz hizrahu min Allah, hendaklah dia tadi berhati-hati daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hendaklah dia tadi mula memikirkan, berhenti daripada segala maksiat, kembali kepada akhirat. Jadi nyatakan juga dalam tafsir, ya anna fil arba'in yatanaha aql insan fahmuhum, kerana sepatutnya apabila sampai kepada umur 40, akal manusia tadi telah sempurna, dan sepatutnya dia telah boleh memahami tentang kepentingan beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan dalam surah ayat 44 ni, saya tak pasti surah mana, dinyatakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, kan semasa bumi tadi tenggelam, kemudian kapal tadi berhenti di atas bukit Al-Judi. Jadi nyatakan oleh Imam Tabari, falamma madha ba'da zalika 40 yawman. Jadi setelah kapal tadi berhenti di atas bukit Judi, dan setelah berlalu sebanyak 40 hari, maka Nabi Nuh membuka satu pintu dan melihat. Kemudian jadi menghantarlah burung seumpamanya untuk melihat keadaan di bawah. Jadi dinyatakan juga dalam surah As-Saffat, wa fadainahu bi dhibhin azim. Maksudnya Allah Ta'ala menggantikan Nabi Ismail kan dengan satu binatang, dengan satu kibas kan, yang dibawa daripada syurga. Jadi dinyatakan dalam tafsir Tabari daripada Sa'id bin Jubair, kana kabshul lazi zabahahu Ibrahim ru'ya fil jannati 40 sana. Sesungguhnya kambing untuk kibas yang ditukarkan dengan Nabi Ismail tersebut, sebelum dibawa kepada Nabi Ibrahim, dia telah dipelihara di dalam syurga selama 40 sanatan, selama 40 tahun. Jadi dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala menyatakan bahawa wa kam ahlakna minal qurun min ba'di Nuh, alangkah banyaknya kurun-kurun yang telah kami binasakan setelah Nabi Nuh. Jadi Imam Tabari membawa satu riwayat daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, al-qarnu, sesungguhnya satu kurun tadi, 40 sanatan, ialah sebanyak 40 tahun. Dan dalam surah Sad, ayat 24, menceritakan tentang kisah Nabi Daud alaihissalam, kan, wa zanna Daudu annama fatanna, Nabi Daud meyakini kan bahawa kami sedang mengujinya, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab, maka Nabi Daud memohon ampun, istighfar daripada Allah, kemudian dia tadi terus tersungkur, rukuk dan bertaubat kepada Allah. Jadi Imam Tabari menyatakan bahawa Nabi Daud tadi dia tunduk di tanah tadi, sujud, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 sabahan, selama 40 hari, sa'iman, berterusan puasa, la yakulu wa la yashrab, tidak makan dan tidak minum, sehinggalah air mata ni yang turun tadi kerana bertaubat kepada Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bawah mukanya. Dan seterusnya dalam surah Sad ayat 42, Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah Nabi Ayyub alaihissalam, kan semasa dia tadi ditimpa dengan musibah gangguan daripada syaitan tersebut, maka Allah mengarahkan kepadanya, urqub birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Jadi Imam Tabari menyatakan apabila Nabi Ayyub alaihissalam mengetuk atau menghentak dengan kakinya, maka keluar air daripada tanah tersebut, lalu dia mandi daripada air tersebut. Kemudian dia berjalan nahwan min 40 zira'an. Dia berjalan sebanyak 40 hasta. Kemudian dia menghentakkan kakinya semula, lalu keluar satu air yang baru, maka dia minum daripada air tersebut. Itulah kesembuhan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi Ayyub. Dan dalam surah Az-Zumar ayat 28, semasa Allah Ta'ala menceritakan tentang tiupan sangkakala yang pertama, dan tiupan sangkakala yang kedua, lalu manusia bangkit dan hidup semula.
Imam Tabari menyatakan satu riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah daripada Nabi SAW, ma bainan nafkhataini arba'un. Maksud Nabi SAW memberitahu antara dua tiupan tersebut, tiupan yang mematikan dan tiupan yang menghidupkan, arba'un, ialah sebanyak 40. Dan apabila dia tanya kepada Sayyidina Abu Hurairah, apakah 40 tadi? 40 hari ke? Ataupun 40 bulan ke? Ataupun 40 tahun ke? Lalu Sayyidina Abu Hurairah tidak menjawab, bahkan dia diam saja. Dan dalam surah Ad-Dukhan, kan Allah Ta'ala menceritakan tentang azab Dukhan tersebut, maka Imam Tabari membawakan satu riwayat daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi berkata, sesungguhnya Dukhan, asap tersebut akan memenuhi antara timur dan barat, yamkuthu arba'ina yawman wa laylah. Dia akan kekal selama 40 hari dan 40 malam. Dalam surah Ad-Dukhan juga, Allah Ta'ala menyatakan bahawa fama bakat alaihimus sama. Maksudnya apabila orang kafir mati, langit dan bumi tidak menangis ke atas mereka. Jadi Imam Tabari menyatakan bahawa al-mu'minu iza mata, mana-mana orang beriman sekiranya mati, bakat alaihi sama wal ard, sesungguhnya langit dan bumi akan menangis kepada mereka arba'ina sabahan, selama 40 pagi. Dan dinyatakan juga dalam surah Al-Qamar ayat 11 dan 12, Allah Ta'ala menyatakan fafatahna abwaabas sama. Ini kisah berkaitan dengan Nabi Nuh AS. Maksud Nabi Nuh tadi, apabila Allah Ta'ala dah mengarahkan semuanya masuk ke dalam kapal, maka Allah Ta'ala pun mula membanjirkan dunia. Jadi dinyatakan hari mula keluarnya air, sehinggalah air tersebut mengangkat kapal bahtera Nabi Nuh, ialah selama 40 hari. Air tadi memenuhi bumi selama 40 hari. Dan dalam surah Al-Ahqaf, ini sememangnya Allah Ta'ala menyatakan bilangan 40 itu sendiri dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Masa Allah Ta'ala mewasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Dan apabila manusia tadi telah sampai wa balagha arba'ina sanatan, apabila kita sepatutnya dah sampai umur 40 tahun, Allah Ta'ala berkata Rabbi auzi'ni. Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita satu doa, Rabbi auzi'ni, wahai Allah Ta'ala, ilhamkanlah kepada aku an ashkura ni'mataka allati, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadaku, kepada kedua ibu bapaku, dan ilhamkanlah aku wa an a'mala salihan tardah. Maksud ini doa yang Quran ajar kepada kita mesti dibaca siapa saja yang telah sampai pada umurnya 40. Iaitu doa daripada surah Al-Ahqaf ayat 15. Dan dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Ta'ala menyatakan yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kan hari apabila manusia akan bangkit berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dinyatakan dalam Imam Tabari dalam tafsirnya, apabila hari kiamat, yaqumun nasu baina yaday rabbil alamin arba'ina aman. Maksudnya akan berdiri manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 tahun. Mata mereka semua terangkat ke langit, berdiri dalam keadaan tidak berpakaian dan masih belum dikhatankan. Arak air peluh akan datang sehingga tinggi, naik sampai kepada mulut mereka, dan tiada siapa pun, tiada mana-mana manusia yang bercakap selama 40 tahun tersebut. Dan dalam surah Al-Insan, kan ayat 1, ayat Allah Ta'ala menyatakan, tidakkah datang kepada manusia satu tempoh masa yang manusia tadi masih belum menjadi sesuatu yang disebut. Jadi Imam Tabari menyatakan dalam tafsir, kan ulama bersisih pendapat tentang tempoh masa yang manusia tadi belum menjadi sebutan. Maka dinyatakan sebagai ulama berkata, yang dimaksudkan dengan masa tersebut ialah arba'una sanatan, 40 tahun, maksudnya manusia tadi masih belum diciptakan. Dia hanya seperti jasad, kan, jasad yang kosong. Setelah 40 tahun, jasad Nabi Adam tadi kemudian barulah ditiupkan dalam roh kepada jasad tersebut. Dan yang terakhir sekali, Allah Ta'ala menyatakan فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Ini daripada surah An-Nazi'at ayat 25. Maksud dinyatakan bahawa Fir'aun, apabila dia berkata, Ana rabbukumul a'la, daku ialah Tuhan kamu yang paling tinggi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum Fir'aun dengan seksaan, menghancurkan Fir'aun, ialah selepas 40 tahun Fir'aun menuturkan ayat yang kufur tersebut. Apabila dia tadi menuturkan ayat kekufuran, maka Allah Ta'ala beri masa kepada 40 tahun untuk dia bertaubat, kan? Tetapi dia tidak bertaubat, Allah Ta'ala hancurkan dan binasakan Fir'aun. Jadi itu beberapa ayat Al-Quran dan syarahan ayat Al-Quran tersebut, daripada hadis, kan, daripada kalam-kalam tabi'in, sahabat dan seumpamanya, yang dinyatakan oleh Imam At-Tabari radhiyallahu anhu di dalam tafsirnya. Jadi kita dapat lihat terdapat pelbagai peristiwa, kan, pelbagai perkara, sama ada di dunia ataupun di akhirat, yang berkaitan dengan nombor 40 tadi. Jadi apakah pengajaran yang dapat kita faham? Jadi pertamanya, yang nak diberitahu kepada kita, sekurang-kurang tempoh kita tadi duduk
beriktikaf, berkhalwat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah sebanyak 40 hari. Kan sebagaimana Nabi Musa kan dia naik di atas bukit Tur tadi, duduk bersama-sama dengan kaumnya menghadap kepada Allah sebanyak 40 hari. Dan 40 tu juga, dia nak, yang keduanya, dia nak mengingatkan kepada kita tentang maqam untuk kita tadi berjalan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Imam Al-Birkawi radhiyallahu anhu, dia menulis dalam kitabnya Al-Maqamat. Jadi dia kata Al-Maqamat tadi terbahagi kepada 4 yang asas. Maksudnya syariat, dan dia mempunyai 10 maqam. Dan tarekat, dia mempunyai 10 maqam. Ma'rifat mempunyai 10 maqam, dan Al-Hakikat dia mempunyai 10 maqam. Jadi apabila kita campurkan ke semua tu, dia merujuk kepada sifat-sifat yang akan diperolehi apabila seseorang tadi berkhalwat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir yang dapat kita ambil faedah daripada mengapakah bilangan 40 tadi selalu diulang-ulang ialah daripada kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili. Maksud ini kemuncak nombor 40 tadi ialah nak mengingatkan kita kepada martabat kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Abdul Karim dia menyatakan martabat kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala ialah sebanyak 40. Jadi nombor 40 tadi sentiasa diulang-ulang pertama sekali untuk mengingatkan kita agar kita berkhalwat, agar kita tadi beribadat, bersuluk di bawah bimbingan Syekh paling kurang ni sebanyak 40 hari. Dan kita kena usaha kan mendapatkan sifat-sifat yang mulia pada diri kita dalam keempat tingkatan tadi sebanyak 40 sifat. Dan terakhir sini adalah kita mendapat pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 40 martabat. Jadi inilah kemuncak. Dan mengapakah nombor 40 tadi amat kerap diulang kan di dalam hadis, di dalam ayat Al-Quran, di dalam kalam ulama dan seumpamanya. Dan sebagai penutupnya, ini salah satu keunikan tafsir At-Tabari ni. Maksudnya tafsir At-Tabari ni, Imam At-Tabari sebagaimana kita dah bincang tadi, dia menulis tafsir itu selama 40 tahun. Dan setiap hari dia sendiri menulis 40 helai. Dan sememangnya dia sengaja menulis 40 helai. Dan yang paling unik sekali ialah lafaz Arba'un. Arba'un tu bermakna 40. Arba'un dengan waw. Kita boleh kata Arba'un kan dengan waw ataupun Arba'in. Lafaz Arba'un tu sendiri, sekiranya kita kira di dalam tafsir Tabari ni tebal ni antara tafsir yang amat besar. Jadi Imam Tafsir Tabari tu dalam sepanjang tafsir tu, dia mengulang lafaz Arba'un sebanyak 40 kali juga di dalam tafsir tersebut. Jadi Imam Tabari radhiyallahu anhu, dia nak mengingatkan kepada kita kan setelah 1200 tahun, 1100 tahun dia meninggal dunia tadi, bahawa hendaklah kita tadi mengambil berat kan tentang satu nombor yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad. Dan sebab itulah Imam Nawawi menulis hadis 40 ni supaya kita mengambil pengajaran daripada nombor 40 tersebut dan kita usaha untuk mencapai ibadat sebanyak 40 hari, sifatnya nak 40 sifat yang nak dicapai dan 40 pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu sajalah yang boleh kita bincangkan pada hari ini yang berkaitan dengan kepentingan kan nombor 40 di dalam agama Islam. Dan yang menjadi rujukan kita ialah kitab Tafsir Tabari yang ditulis oleh Imam Muhammad Ibn Jarir Tabari radhiyallahu anhu. Dan untuk pengetahuannya, semasa Imam At-Tabari yang dia nak menulis tafsir ni, dia kata kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, aku ingin menulis tafsir, aku nak meriwayatkan tafsir kepada kamu dan kamu tulis. Jadi anak murid ni bertanya, wahai guru, berapakah kadar tafsir yang kamu nak riwayatkan kepada kami ni untuk kami tulis? Maka Imam Tabari berkata, salasuna alf waraqah, 30,000 helaian. Maka anak-anak murid dia berkata, sekiranya tafsir yang kamu nak ajarkan kepada kami 30,000 helaian, nescaya kami akan mati dulu sebelum tafsir ini sempat ditulis. Maka dengan sebab itulah Imam Tabari meringkaskan tafsir ini kepada salas alaf waraqah, 3,000 helaian sahaja. Kemudian dalam satu masa lain, begitu juga Imam Tabari bertanya kepada murid-muridnya, wahai anak-anak muridku, aku ingin menulis satu kitab sejarah daripada Nabi Adam sehinggalah kepada zaman kita ni. Dan anak murid ni pun bertanya, wahai guruku, berapakah helai kitab yang kamu nak kami tulis ni? Jadi Imam Tabari berkata juga, lebih kurang dalam 30,000 helai. Dan anak murid pun berkata, mungkin kami akan mati dulu sebelum kami sempat menyalin kitab yang nak kamu tulis tadi. Maka Imam Tabari pun berkata, inna lillah, sesungguhnya inilah satu musibah, matatil himam, sesungguhnya semangat manusia pada zaman dia tu sendiri, dia kata telah mati, semangat untuk mengaji kata kitab yang panjang, menulis, membaca, meriwayatkan. Maka Imam At-Tabari pun meringkaskan tarikh Tabari tadi sama dengan saiz kitab tafsir yang ditulis.
Dan itulah keagungan ulama'-ulama' dan ilmu yang ada pada diri mereka. Jadi yang dapat pada kita ni adalah ringkasan kan, daripada apa yang ada di sisi mereka, radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita, dan moga-moga kita dapat mengambil satu pengajaran dan mengambil satu ilmu manfaat daripada nombor tersebut yang nak dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhum. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum.